Selamat pagi kepada Madam Azhar. Nama saya Vivian. Kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang iaitu Sumaya, Adib, Atika dan Hasbin ingin membentangkan tentang kesan pandemik COVID-19 kepada aktiviti-aktiviti agama dan ajaran terhadap 5 agama. Isi kandungan kami termasuk pengenalan, objektif kajian, kepentingan agama, ajaran, cabaran dan penyelesaian masalah agama semasa COVID-19, refleksi kajian, kesimpulan dan rujukan. Pengenalan, apakah itu agama? Agama itu ialah satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan. Penganut agama menerima ajaran agama, mematuhi perintah Tuhan, mentaati ajaran agama, melaksanakan ibadat yang dituntut dan meninggalkan larangan agamanya. Perkara ini berkait rapat dengan adat resam dan budaya sesebuah masyarakat. Namun apabila pandemik COVID-19 melanda, terdapat beberapa kesan kepada aktiviti-aktiviti agama. Objektif kajian kami ialah menyatakan kepentingan agama kepada manusia. Kedua, mengkaji tentang keadaan, perayaan dan aktiviti-aktiviti agama semasa pandemik. Ketiga, mengenal pasti cara setiap agama mengatasi cabaran pandemik COVID-19. Kepentingan agama memfokuskan kepada hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa iaitu Tuhan, yang berperanan untuk menyatupadukan masyarakat, meningkatkan semangat nasionalisme sebagai simbol pemerintahan, menentang tradisi dan budaya nilai hidup masyarakat serta menjadi alat untuk perpaduan. Yang paling penting sekali, agama membezakan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk. Dan manakah COVID-19 mempengaruhi agama Kristian? Penganut agama Kristian menghangi cabaran untuk melakukan sembahyang di gereja, ibadah raya Ahad, pembaptisan, penjamuan kudus dan sambutan Hari Natal. MKN Majlis Keselamatan Negara telah menghadkan kehadiran pengadut yang dibenarkan masuk gereja bagi mematuhi peraturan SOP, Standard Operating Procedure. Sambutan Hari Natal juga disambut secara sederhana. Kemeriahan sambutan Hari Krismas tahun ini pasti berbeza ekoran pandemik COVID-19 dan tentunya peluang untuk menziarahi ahli keluarga dan sahabat agak terhad. Itu saja. Seterusnya. Bagi agama Islam pula, pandemik COVID-19 telah mempengaruhi agama dengan pelbagai cara. Pembatalan ibadah dan juga pembatalan ziarah di sekitar perayaan. Sebagai contoh, perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, kesukaran untuk menziarahi sanak saudara yang tinggal berjauhan membuatkan perayaan ini disambut dengan kekurangan perasaan kegembiraan. Selain itu, bulan Ramadan yang mungkin tidak begitu terjejas kepada COVID-19, tetapi bazar Ramadan yang meriah di Malaysia tidak akan dibuka untuk mengurangkan kes-kes mangsa virus ini meningkat. Seterusnya, agama Hindu. Bagaimanakah COVID-19 mempengaruhi agama Hindu? Menurut agama Hindu tidak dapat menyambut perayaan seperti Deepavali dan Thaipusam seperti biasa. Hal ini disebabkan mereka harus mematuhi prosedur operasi standard SOP ketat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Amalan seperti menghias kolam hanya dapat dilakukan bersama kaum kerabat yang terdekat sahaja. Aktiviti ziarah menziarahi sesama saudara pula tidak dapat dilakukan. Seterusnya. Bagi agama Buddha pula, semasa pandemik COVID-19, penganut agama Buddha tidak dapat melaksanakan beberapa aktiviti agama seperti biasa. Ini kerana aktiviti yang diadakan di kuil Buddha telah ditangguhkan untuk mengelakkan penjumpaan bersuka muka. Setiap hari, Sami akan pergi membuat armstrong atau pindah cara sambil memakai pelitup muka.
Selain itu, perayaan Hari Wesak juga tidak dapat disambut seperti biasa. Selepas pandemik, beberapa kuil Buddha mula menyiarkan upacara Wesak di media sosial agar penganut dapat meraihkan Hari Wesak dari rumah. Seterusnya, penganut mula menderma dan mendapatkan lampu minyak untuk orang yang tersayang secara atas talian. Penganut juga mula menghantar ucapan Wesak melalui atas talian untuk dicetak dan digantung pada pokok hajat Wishing Tree oleh sukarelawan kuil. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, Apakah pula agama Taoism? Agama Taoism merupakan ajaran yang berasaskan sistem falsafah atau membawa maksud jalan. Aktiviti penganut Taoism ialah perayaan hantu. Bagaimanakah COVID-19 mempengaruhi agama Taoism? Akibat COVID, seorang penganut Taoism boleh mempelajari suatu kemahiran baharu dan menghantar wakil. Hal ini berkait dengan perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa agama selain Islam boleh diamalkan dengan aman. Dalam keadaan pandemik, terdapat pelbagai cara agar perupacaraan dihembus dengan keadaan yang lancar serta tidak menimbulkan kerisauan. refleksi kajian ahli-ahli. Selain daripada mempelajari impak COVID-19 terhadap 5 agama, saya juga dapat mempelajari tentang ajaran dalam agama Kristian untuk menghadapi COVID, iaitu jangan risau tentang apa-apa. Dalam semua perkara, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Walau bagaimanapun, kita tetap akan mematuhi SOP. Seterusnya, Daripada kajian ini, saya dapat mempelajari bahawa setiap agama mempunyai kepercayaan dan cabaran mereka tersendiri. Kita perlu memahami dan menolong antara satu sama lain walaupun berlainan agama dan kepercayaan. Baiklah, terdapat dua refleksi yang saya peroleh daripada kajian ini. Yang pertama, saya dapat mengetahui tentang impak yang dihadapi oleh setiap penganut agama di Malaysia ketika pandemik melanda. Dan yang kedua, saya dapat mengetahui mengenai bagaimana cara setiap penganut agama di Malaysia menyambut perayaan dalam norma baharu. Seterusnya. Refleksi kajian saya ialah, dari kajian ini, saya dapat mengetahui tentang cabaran yang dihadapi oleh penganut agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Taoism semasa pandemik COVID-19. Saya juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang ajaran dan kepercayaan agama lain sewaktu mengalami krisis. Manakala refleksi saya ialah refleksi kajian saya adalah ketabahan penganut agama yang melakukan pelbagai cara untuk mengurangkan risiko pandemik dan juga saya dapat mempelajari apa yang unik mengenai sesuatu ajaran kerana agama berkait rapat dengan adat kaum semasa di Malaysia. Kesimpulannya, terdapat banyak cabaran yang perlu diharungi oleh semua penganut agama di Malaysia ketika COVID-19 melanda. Dapat lihat berbagai cara yang telah mereka lakukan tanpa menghentikan mereka daripada kepercayaan mereka sendiri. Oleh itu, kita seharusnya bersabar, terutamanya apabila kita ditimpa musibah. Kita juga haruslah saling tolong-menolong antara satu sama lain, tak kira kaum, bangsa, agama dan lain-lain. Pandemik ini telah mengajar semua penganut agama untuk menyelesaikan masalah mereka dengan penuh kesabaran. Sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa soalan, bolehlah tanyakan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.